InsyaAllah saya akan mulakan dengan beberapa benda. Satu berkenaan dengan kes Najib. Kedua berkenaan dengan ada few things lah yang berlaku sekarang ini dekat dalam negara kita ni. Geng-geng yang terlajak. Dia pelampau agama. Saya panggil mereka ni pelampau agama kan. Dia pelampau agama. Dia rasa dia lah yang terpaling Islam lah berbanding orang lain kan. Dia terpaling Islam kan. Paling hebat lah Islam dia tu. Kan? Tapi sebenarnya dia tak sedar bahawa dia telah berada di dalam kesesatan. Sesat yang ni tuan-tuan. Sesat. Kan? Dengan tok guru mereka membawa kesesatan. Kan? Bawa naik atas, tak berani. Tapi nak buat macam mana? Baik, sebelum kita masuk kepada cerita politik, kita mulakan dengan yang terkini. Kes Abid Liu. Abid ajak tukar pasangan lakukan seks, mahkamah diberitahu. Seorang saksi dalam pembicaraan kes gangguan seksual membabitkan Abid Liu memberitahu mahkamah pendakwa itu mengajaknya bertukar pasangan untuk melakukan hubungan intim. Saksi ke-9 yang juga pengadu memberitahu perkara itu ketika menjelaskan takap layar teks WhatsApp diterimanya dalam sesi pemeriksaan utama di Mahkamah Magistrate Tenom. Wanita berusia 40 tahun itu memberitahu mahkamah dalam teks WhatsApp diterima Abid atau sebenarnya Abid Irawan Ibrahim Liu 38 mengajaknya bertukar pasangan. Abid mencadangkan perkara itu supaya dia melakukan hubungan intim dengan pengadu, manakala suami pengadu disuruh melakukan hubungan intim bersama isteri pendakwa tersebut. Dalam tangkap layar lain pula, pengadu memberitahu mahkamah Abid turut mengeluarkan kata-kata lucah dengan menyatakan hendak peluk, cium, menyemanja dan perkara-perkara yang tidak senonoh kepadanya. Kemudian pengadu membalas mesej dengan mengatakan Abid mempunyai isteri dan mesti dia ada hubungan suami isteri di rumah. Jadi kenapa perlu buat kepadanya? Apabila Abid mengajaknya bertukar pasangan, pengadu memberitahu bahawa dia tidak akan dan suaminya pun tidak akan melepaskannya, lapor Utusan Malaysia. Malah apabila membaca ayat tidak senonoh diterima daripada Abid, pengadu itu berasa malu kerana ayat ditulis agak memalukan dan pengadu sendiri yang sudah bersuami pun tidak pernah menulis atau bercakap seperti itu, seperti ditulis Abid. Menurut saksi itu, dia turut menghantar teks WhatsApp menasihati Abid supaya melakukan taubat nasuha dan jangan buat perkara sebegitu dengan orang lain kerana Abid adalah seorang yang terkenal. Aib ini saya seorang saja yang simpan. Macam awak cakap, kita manusia biasa. Lagipun saya isteri awang. Tak apalah, ini ujian hidup saya. Ada suami macam ni. Saya sabar saja demi anak, katanya. Dalam keterangannya, saksi juga memberitahu mahkamah dalam teks WhatsApp-nya, dia kasihan kepada Abid sebab terduduh seorang yang terkenal. Abid berdepan 11 pertuduhan gangguan seksual, iaitu membuat hantaran gambar dan perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang wanita. Melalui WhatsApp ini dakwa berlaku di Tenom antara 29 hingga 18 Jun. Dia didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya sekali bagi setiap pertuduhan. So maksudnya kalau semua dia didapati bersalah, dia akan berkemungkinan dipenjarakan sehingga 50 tahun kalau semua dikenakan maksimum. Dan perbicaraan ini berlangsung di Sabah kerana pengadu itu berada di Sabah. Now, kes Abid ni saya dah ulas daripada tahun lepas. Macam saya kata, kita takkan tahu apa yang berlaku secara detail sehingga kita masuk ke dalam mahkamah. Tujuan saya buat kes ni bukan sebab dia sensasi satu hal lah kan. Tapi kita nak tengok prosedur mahkamah tu sendiri bagaimana sebenarnya. Bila kita tengok daripada surface, ni sekarang ini prosecution punya stage. Sekarang ni peringkat pendakwa raya. Pendakwa raya akan kemukakan bukti, dia akan bawa cerita ini, dia akan bawa cerita itu, dia akan bawa ni, dia akan bawa tu. Okey. Lepas ini, kalau ada prima facie, peguam bela pula dia akan bawa membela diri. So dia akan timbulkan keraguan pada cerita-cerita tersebut, pada kisah-kisah tersebut, ataupun membawa bukti lain untuk menyatakan perkara yang sebaliknya. Dan itulah proses yang berlaku di dalam mahkamah. Dan terpulang kepada kita lah. Akhirnya dia bukan kepada kita untuk kita nak decide. Dia terpulang kepada hakim yang mengetahui tentang undang-undang untuk decide tentang keputusan tersebut. Sama juga dengan kes Nick Allen tersebut. Ramai yang akhirnya jadi pakar perlembagaan, pakar undang-undang. Kalah 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Itu bukan hakim biasa tuan-tuan. Hakim Mahkamah Persekutuan. Dia hakim ni nak sampai ke Mahkamah Persekutuan, dia kena bermula daripada magistrate. Magistrate naik session. Session naik tinggi. Tinggi naik rayon. Rayon last kali baru Mahkamah Persekutuan. Itu kalau hakim tu berakhir di Mahkamah Persekutuan tu, dia punya pengalaman dia, maksudnya daripada mula dia jadi hakim tu berkemungkinan, kalau dia mula-mula pun dah jadi hakim, umur 20-an dia dah jadi hakim, dia jadi di Mahkamah Persekutuan tu umur dia dah 50, hampir 60 dah. Dia berada di Mahkamah Persekutuan. 40-an tahun. Dia dah mendengar puluhan, ratusan, mungkin ribuan kes.
Tiba-tiba kita yang baru baca buku undang-undang, baru baca ni, kita lah yang terpaling hebat. Lepas tu tuduh orang lain sekular, tuduh orang kafe, tuduh orang lain liberal. Kan? Dialah yang paling hebat lah. Dia lah rasa dia terpaling hebat. Suara si nyering katanya dah. Okay. I think suara okay kot. Okay. Saya main mikrofon saya ni. Okay. Jadi itulah yang ramai orang rasa lah. Dia rasa dia terpaling hebat. Tapi bila kita bawa dia dalam sesi perdebatan dan perbincangan, dia tak berani. Ada yang mempersoalkan, tuan-tuan. Ni sajalah. Okay. Sebelum saya terlupa nanti kan. Dalam kes tu juga sebenarnya saya teringat dia kata pasal arak isu tentang arak pun dimansuhkan, dia kata. Kan? Section tentang arak dimansuhkan. Jadi lepas ni bolehlah orang Islam minum arak. Saya kata, adakah selemah itu iman orang Islam sebenarnya? Saya tanya tuan-tuan, ada tak undang-undang syariah? Ada tak undang-undang syariah tentang merokok? Ada tak undang-undang syariah tentang merokok? Hukum merokok, fatwa kebangsaan dan juga fatwa-fatwa majoriti ulama moden adalah haram. Kenapa kita nak buat undang-undang tentang arak tetapi kita tak buat undang-undang tentang merokok? Tuan-tuan, dalam hudud tidak ada undang-undang menghukum arak. Yang itu takzir. Sahabat ada buat, kita tahu. Tetapi itu takzir, itu bukan hudud. Perbincangan ulama tentang arak itu takzir, bukan hudud. Dia tetap haram, kita kata. Baik. Solat itu haram tak? Haram kan? Ada tak undang-undang tentang tak solat, tuan-tuan? Bukan semua perkara yang diharamkan tu kena ada undang-undang. Ada benda yang diharamkan memang ada undang-undang terhadapnya. Tetapi bukan semua yang diharamkan tu ada undang-undang terhadapnya. So ada banyak perkara yang Allah SWT lepaskan sebagai perkara peribadi kamu sendiri. Dan tak perlu undang-undang kita nak regulatekan rakyat. Yang penting pendidikan. Yang penting kefahaman. Oh, tak Islamik kamu kerana tidak mengadakan undang-undang tentang arak itu sendiri. Kafe, liberal, sekular kamu. Saya tanya, dalam Islam tu ada ke secara qat'i macam hudud tentang undang-undang arak? Ada. Sebab itu di bawah takzir. Nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Tak ada masalah. Malah kita tak ada undang-undang pun tentang tak sembahyang. Kita tak ada undang-undang pun tentang merokok, tuan-tuan. Benda yang haram, kita tak ada undang-undang. Banyak benda yang kita tak ada undang-undang. Tetapi orang tak nak bincang. Sebab sekarang ni, dia orang duk berbincang seolah-olah benda itu adalah qat'i, hudud. Qisas. Kita bukan membincangkan hudud dan qisas. Kita membincangkan tentang takzir. Okay, saya stop kat situ. Sebab saya punya point ni, saya teringin nak bawa naik orang tu. Saya nak bincang kepada dia. Okey, kalau benda itu takzir, kalau dia setuju benda itu takzir, apakah haram kalau kita nak menghalang ataupun bukan menghalang, tetapi kita bukan menghalang, tapi kita nak mempersoalkan ataupun kita membatalkan section tersebut. Malah hudud pernah pun diangkat dan ditunda pada zaman Umar kerana kemarau. Okey, habis kat situ. Saya tak nak simpan poin panjang-panjang atas benda ini. Nanti kita ada masa kita akan bincang dengan lebih lanjut. Baik, tentang saham. FBM KLCI cecah paras tertinggi sejak Jun 2022. Bursa saham mengakhiri dagangan lebih tinggi, berentasi semua papan pada Selasa dengan indeks utama FBM KLCI mencecah paras tertinggi dalam tempoh 20 bulan atau sejak Jun 2022 dipacu oleh belian kukuh daripada pelabur asing. Pada 5 petang, indeks pananda aras itu melonjak 19 mata kepada 1,531 daripada paras 1,512.28 pada dagangan Jumaat lepas. Pasaran ditutup sempena cuti ganti bagi tahun baru Cina. Pada awal hari ini, FBM KLCI memulakan dagangan dengan menokok 0.35 mata dengan 1,512 dan berlega dalam 1,512.63 sehingga naik kepada 1,533.16 sepanjang sesi dagangan. Di pasaran meluas, kaunter untung mengatasi rugi iaitu 634 berbanding 297, manakala 425 kaunter tidak berubah, sebanyak 927 tidak diniagakan dan 11 digantung.
isu dia bila geng-geng Puan Zakarshi bertanya kepada Rafizi tentang ekonomi Malaysia kan. Saya jawab dengan keras hari itulah kan. Saya jawab dengan keras, saya mengatakan bila kita nak bercerita tentang ekonomi, kita nak nilai ekonomi selama 2 tahun dengan ekonomi yang sudah diranapkan selama 60 tahun. Kita nak betulkan ekonomi ni yang dalam 2 tahun ni dengan ekonomi yang dah diranapkan selama 60 tahun. So kita nak betulkan tu akan ambil masa. Dan dia tak boleh seorang punya kerja. Kita semua ni kena berusaha tuan-tuan. Hari ni semalam end of the year kan, majority company sekarang ni declare untung. Majority company besar kalau buka declare untung. So now kita menuju ke arah yang betul. Masalah dah selesai? Belum. Adakah negara ini sudah menjadi sempurna? Belum. Tetapi sekurang-kurangnya kita dah menapak ke arah itu. We are going towards that direction. Slowly kita kena buat sampai ke arah itu. Bila ada geng yang mempersoalkan, termasuk Hasan Karim mempersoalkan, termasuk beberapa perkara orang yang mempersoalkan tentang reformasi. Dia reformasi bukan revolusi. Kalau kita nak buat revolusi, kita pergi perang, kita pergi hapus semua, tangkap semua, bunuh semua. Macam yang pernah berlaku dalam revolusi Iran, revolusi Perancis. Memang dia tangkap revolusi Rusia. Dia pergi tangkap pemerintah, tangkap raja, lepas tu bunuh dia punya seluruh ahli keluarga dia, lepas tu buat sistem baru within one night. Itu revolusi. Kita bukan buat revolusi, kita buat reformasi. Sebab itu bila ditanya ada apa dengan reformasi, kita kata inilah dia reformasi. Saya rasa mungkin kamu terkeliru di antara reformasi dengan revolusi. Kalau kamu rasa bahawa ini revolusi, ini bukan tempat dia. Kalau kamu rasa ini revolusi, maka joinlah geng-geng ISIS ke, geng-geng Al-Ma'unah ke, yang tu. Kita bukan revolusi tuan-tuan, kita reformasi. Mungkin PAS lah yang bawa revolusi, tapi dia pun tak berani dia bawa revolusi. Tak percaya, 33 bulan dia memerintah, apa dia buat dengan RU 355? 33 bulan dia memerintah, apa dia buat dengan RU 355? Apa yang dia buat dengan Mahkamah Syariah? Apa yang dia buat untuk mengukuhkan Mahkamah Syariah? Iki Putra, kes itu 2021. Dia tahu bahawa perkara itu akan datang. Bahawa bahawa akan ada usaha untuk nak challenge kanun jenayah negeri-negeri. Tetapi apa yang PAS lakukan untuk nak memperkasakan Mahkamah Syariah sewaktu mereka menjadi kerajaan? Mereka sibuk berbagi-bagi harta. Sibuk berbagi-bagi jawatan, berbagi-bagi harta, berbagi-bagi kedudukan. Itu yang diorang sibuk kan. Ada diorang sibuk nak mengukuhkan agama Islam atau mengukuhkan Mahkamah Syariah. Menteri Undang-Undang daripada PAS. Menteri Undang-Undang zaman Muhyiddin Yassin memerintah, Taqiyuddin daripada PAS. Ada tak dia orang bercerita tentang RU 355? Itu persoalan kita tuan-tuan. Ada ke tidak? Kalau tidak ada, dan sebenarnya dia perjuangkan apa? Sekarang ni dia perjuangkan apa sebenarnya? Sekarang ini borong dia terhege-hege. Kita nak letakkan orang kita di dalam MKI, Majlis Kebangsaan tentang Islam. Lepas tu kita nak buat private bill. Tak, tuan-tuan, private bill, PAS kata nak buat private bill yang akan jatuh bawah sekali. Dalam parlimen yang pergi dahulu adalah government bill. Lepas itu baru private bill. Itu pun kalau ada masa. Kalau dia jadi kerajaan dahulu, dia orang tak jadi private bill sebab dia orang pembangkang sekarang. Kalau dia jadi kerajaan dahulu, kalau dia bawa, dia akan jadi government bill. Kalau government bill dahulu, itu yang pertama sekali akan dibahaskan. Tapi sekarang ni, tunggu jadi pembangkang, baru tiba-tiba nak bawa private bill. Masa Hadi bawa tentang RU 355, 3 kali dia bawa private bill, 3 kali dibenarkan oleh kerajaan UMNO pada ketika itu, 3 kali tak mampu nak buat. Kenapa? Sebab dia tahu bahawa dia bukan kena ubah private bill. Dia kena ubah RU 355 tu. Letaklah macam mana RU 355 tu naik 100,000 ke, penjara seumur hidup ke, boleh gantung ke, boleh sebat sehingga 20 kali, 50 kali ke. Kalau dia tak ubah jadual ke-9, schedule 9, senarai kedua dan senarai pertama, maka tetap dia tak akan boleh ubah
undang-undang syariah di Malaysia. Dia orang tahu benda ni, tapi dia tak bagi tahu dengan korang. Dia orang tahu tapi dia tak bagi tahu dengan korang. Kenapa tak bagi tahu? Mana aku tahu, tanyalah dengan bos korang. Sebab bagi dia adalah lebih baik pengikut yang bodoh daripada pengikut yang bijak. Kerana pengikut yang bodoh ni senang nak dibodohkan. Okey, cerita amanah ni tuan-tuan. Alright. Amanah Umum Barisan Pengurusi Negeri Baharu. Parti Amanah Negara mengumumkan pengurusi amanah negeri melibatkan gandingan penyandang dan penyokong tokoh baru bagi memantapkan pentadbiran parti itu. Okey, Setiausaha Agung Amanah Muhammad Faiz Fazil berkata, barisan kepimpinan baru itu akan membantu memantapkan pentadbiran. So, siapakah mereka? Johor, Aminul Huda Hassan, Kedah, Muhammad Asmirul Anwar, Kelantan, Adli, Melaka, Datuk Ashraf, Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim, Pahang, Muhammad Fazil Muhammad Ramli, Perak, Datuk Asmoni Awi, Perlis Wan Kairizal, Penang Muhammad Faiz Fazil, Sabah Lahirul Latigu, Sarawak Abang Abdul Halil, orang yang sama je, Selangor Izam Hashim, dan Terengganu Muhammad Hasbi Muda, Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad. Saya tak nampak banyak perubahan. Mungkin I'm wrong, tapi saya tak nampak banyak sangat perubahan dekat situ lah. Mungkin ada nama-nama baru yang ada kat situ, tapi itulah yang ada, tak apa. Itu tak menjadi masalah. Dan itu adalah keputusan daripada pimpinan sekarang ini untuk nak meletakkan pengurusi-pengurusi baru, dan kita harapkan daripada ini akan lebih maju ke hadapan untuk kita nak membawa agenda-agenda baru di dalam Pakatan Harapan. Baik, habis kat situ. Saya nak jawab beberapa perkara tuan-tuan. Ini kita rangkumkan sekali lah. Right. Isu tentang Kampung Baru Cina kan. UMNO setuju tutup buku isu Kampung Baru Cina. UMNO mengambil keputusan tutup buku berhubung cadangan untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Ia selepas keputusan Menteri Perumahan tidak mahu lagi memanjangkan memanjangkan isu berkenaan ekoran Batahan UMNO. Setiausaha Agung Ashraf Wajidi Wazuki berkata, parti itu sedia bekerjasama dengan kementerian berhubung isu kemiskinan bandar, kesempurnaan kemudahan asas dan sebagainya. Terima kasih kerana menghormati pendirian UMNO dan tidak mahu memanjangkan cadangan untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan. Sebagai keutamaan lain, kerajaan perlu tumpu ketika ini dalam isu menangani kos sara hidup. Itu menurut Ashraf Wajidi. Tak apalah, benda itu dah settle. Saya tak boleh nak cakap panjang-panjang lah kan. Suka atau tidak, setuju atau tidak, itu atas masing-masing. Dan saya rangkumkan juga fitnah terbaru ada disebarkan oleh Cikgu Bat. Lagi sekali, Cikgu Bat. Tak tahulah sama ni, rasa Cikgu Bat mengatakan bahawa Nurul Izzah telah mendapat bayaran 45,000 gaji sebagai penasihat MOF. Anwar Ibrahim ni tuan-tuan dapat gaji 45,000 sebagai penasihat MOF. Wah, dedah Cikgu Bat. Okey, MOF. Nurul Izzah jadi penasihat laksana, satu program nama laksana, tanpa bayaran. Kementerian Kewangan hari ini mengecam hantaran palsu yang mendakwa bekas Ahli Parlimen Pematang Pauh Nurul Izzah dibayar sebagai penasihat Unit Pelaksana dan Koordinasi Stimulus Ekonomi Antara Agensi Nasional Laksana. Dalam catatan di platform media sosial, kementerian itu berkata, dokumen perjanjian yang disiarkan adalah surat draft tawaran yang tidak sah. Perjanjian yang sah telah ditandatangani oleh Nurul Izzah adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada laksana secara pro bono atau tanpa mengambil sebarang imbuhan kewangan maupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklumkan kepada umum. Semalam Nurul Izzah berkata dia akan membuat laporan polis terhadap hantaran media sosial yang berunsur fitnah terhadapnya. Di dalam catatan di Facebook, anak Perdana Menteri itu berkata peguamnya akan membuat laporan polis bagi pihaknya pagi ini sebab saja mereka selesai cuti tahun baru Cina. Menurut laporan The Star, seorang pengguna Facebook telah memuat naik posting yang Nurul Izzah telah dilantik dengan gaji 35,000, bukan 45, 35. Tahun lepas, Anwar melantik Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi dan keuangan. Jawatan itu tidak bergaji. Dia kemudian mempertahankan keputusan itu setelah ditanya sama ada Nurul layak menjadi penasihat ekonomi. Anwar ketika itu juga berkata Nurul Izzah juga mempunyai ijazah kedua dalam dasar awan dari Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Laksana ditubuhkan di bawah Kementerian Keuangan untuk membantu pelaksanaan pakej rancangan ekonomi berjumlah 20 bilion ringgit. Kalau tak silap saya, laksana ni adalah satu inisiatif yang diwujudkan
pada zaman Muhyiddin Yassin, kalau tak silap saya lah, correct me if I'm wrong, tahun 2020, betul lah, tahun 2020 di bawah Zafrul pada ketika itu. Beliau antara yang mewujudkan laksana. Tetapi nak cerita menariknya tuan-tuan, betapa geng-geng ni memang suka kepada fitnah. Dan yang bestnya, yang geng-geng yang suka menyampaikan ataupun menyebarkan fitnah tersebut. Itu yang menarik tu. So dia orang dah tak ada modal, tuan-tuan. Itu saya kata tadi, syarikat-syarikat dah mula untung. Kita tengok tadi KLCI, Kuala Lumpur Stock Exchange dah mula meningkat sejak daripada 20 bulan Jun 2022 yang terakhir. Dan memang kita pernah mencapai 1,600 mata ke atas. Sekarang ni 1,533. Let's hope lepas ni naik 1,006 ke atas dah lepas ni. Of course, saya kata ekonomi ni dia pelbagai, dia multifactorial. Termasuk juga kita sebut tentang contoh yang menyebut tentang mata wang. Kenapa mata wang kita melemah dan sebagainya. Saya sebut semalam dua faktor utama, US dan juga China. Sekarang ni ekonomi China dah mula melembab, menurun. Dan yang kedua, US sudah menaikkan interest rate. Kita tak boleh naik interest rate. Kita tak naikkan, bukan tak boleh. Kita tak naikkan pun interest rate. Kita tak naikkan OPR kita. Sebab kalau kita naikkan OPR kita, tuan-tuan nak naik ke BLR, tuan-tuan? Sebab itu menarik kalau sekiranya saya nak tanya kepada, even kepada Puan Zakarshi sekalipun. Kalau dia sekiranya punya cadangan, apa cadangan dia untuk mengukuhkan ringgit? Apa cadangan dia untuk mengukuhkan ringgit? Dengan hutang kita semakin berlambak, dengan kita punya subsidi yang banyak bocor, apa usaha dia, cadangan dia untuk nak mengukuhkan ringgit? Jangan dia buat alasan, dia menteri, dia lah kena fikirkan. Memanglah, tapi kau duduk dalam kerajaan yang sama. Kan? Dan dalam isu ini juga, berita-berita KDN menyatakan akan memantau reaksi awam isu enakmen Syariah Kelantan. KDN melaksanakan pemantauan berterusan terhadap reaksi awam berkaitan keputusan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata, pemantauan itu antara perkara yang berpotensi menyumbang kepada situasi ketidaktenteraman awam. Jika KDN dan polis mengesan reaksi berlebihan dan menerima aduan polis melalui pasukan khas 3R khusus bagi menangani isu berkaitan penghinaan terhadap institusi diraja, agama dan bangsa, akan segera siasat dan lengkapkan kertas siasatan dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari, tuan-tuan. So, menariknya, kenapa yang menarik? Saya nak cerita bahawa geng ni, geng yang terpaling suci ni, telah mengeluarkan satu video. Siapa dia? Mamat ni. Entah Didi and Friends ke siapa nama dia, saya pun tak tahu. Didi and Friends ni, dia ada keluar satu video. Video tu basically memperli lah keputusan apa orang kata Mahkamah Persekutuan. Satu memperli tak apa, dia memparodikan. Seolah-olah dia kata orang Kelantan lepas ni since tak ada undang-undang tu dah boleh liwat, dah boleh berzina, dah boleh berjudi, dah boleh minum arak. Saya nak tanya, adakah orang penyokong-penyokong PAS ni menghina iman orang Kelantan? Adakah Muhyiddin Yassin, saya nak tanya, menghina iman orang Kelantan? Sampaikan macam tu, mudah betul iman orang Kelantan ni kan, tak ada undang-undang, terus dia orang buat tipis iman orang Kelantan ni. Bukan orang Kelantan ni orang yang kira tinggi dia punya iman dia. Tak, bukan saya cakap, ni geng-geng Didi and Friends dan juga Muhyiddin Yassin cakap. Dan yang menarik, tuan-tuan, dia kata walaupun ia hanya sekadar parodi, saya dah delete. Dia dah delete, tapi dia lupa ramai dah download punya video. Ramai dah download video dia tu. Jadi, hari Jumaat ini, satu laporan polis akan dibuat terhadap beliau kerana menghina mahkamah dan juga mempelekehkan keputusan yang ditentukan, yang telah diputuskan oleh mahkamah. Bukan mahkamah rendah, tuan-tuan. Mahkamah Persekutuan. Bukan satu benda yang kecil anak, kita kata. Bukan satu benda yang kecil anak. Jadi, tunggu sajalah apa yang akan berlaku nanti kepada kamu. Walaupun dah delete, tetapi ingatlah bahawa benda itu tetap ada. Okey, habis cerita. Saya rangkumkan lagi berita. Agong Perkenan Tubuh RCI kaji pengendalian kes Batu Putih. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan berkuat kuasa serta merta.
Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penubuhan RCA itu selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Menurut kenyataan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Azlina bersama Ketua Pengarah Zamri Misman telah menghadap dan menyembah maklum. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan 7 ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Rauf Sharif, Tun Muhammad Rauf Sharif sebagai pengurusi dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainul Ali sebagai timbalan pengurusi. 5 lagi pengamal undang-undang, Datuk Baljit Singh Sidhu, bekas Dekan Fakulti UM. Saya pernah belajar dengan Dr. Baljit ni, saya rasa. Ya ke Dr. Baljit? Saya pernah belajar dengan Dr. Baljit. Okay, nanti saya cek. Dr. Johan Samsudin, pakar undang-undang perlembagaan. Dr. Faridah Jalil, pakar keuangan. Dan pengarah Laut Selatan Jabatan Laut Malaysia Dixon Dollah. Okay. Saya rasa pernah belajar dengan Dr. Baljit Singh Sidhu lah. Ya ke? Ya. Betul. Yes. Ui, betul. Ni lecturer saya dulu ni. Ya. Saya rasa ya lah. Okay lah. Tak apa. Kudos tu you lah doktor. Dipilih. Anyway. Berkenaan dengan perkara tersebut. Kenapa RCI ni penting tuan-tuan? Okay. Tahun 2019. Mahathir telah menghentikan rundingan terhadap Batu Putih ni. Jadi itu mendatangkan kemurkaan Sultan Johor pada waktu itu. Pada tahun 2019, Mahathir pernah menghentikan Batu Putih, dan pada waktu itu beliau telah meletakkan kesalahan tersebut terhadap siapa tuan-tuan? Terhadap Sultan Johor. Okey, kalau kita tengok, saya baca terhadap kerajaan Johor pada waktu itu. Ini pada tahun 2000, berita ni is in 2018. Withdrawal of review on Batu Putih in 2018 improper, says AG. The decision by the government of former Prime Minister Dr. Mahathir to withdraw application file in connection with Batu Putih sovereignty issue was not in order and improper, says Attorney General Idris Harun. Ini tahun 2022 saya berita ni. In a statement, Idris Harun, this was based on January 11 cabinet session. The government is of the view that the decision to withdraw both the application to review the decision concerning the sovereignty of Batu Putih, Middle Rocks and South Ledge and the request for an interpretation of the decisions was improper and not in order, he said. He also said that Attorney General Chamber is studying recommendations made by the Special Task Force on the matter, including as to whether there has been any misfeasance in public office. Nevertheless, the government respect the judgment of International Court of Justice in the case concerning the sovereignty of Batu Putih, Middle Rocks and South Ledge dated 23rd May 2008, says Idrus. Dan kalau kita tengok pada berita ini, kehilangan Batu Putih pada 2022, menurut Mahathir itu adalah kesilapan yang mendakwa Malaysia menuntut semula Riau. Tuan Mahathir mendakwa kenyataan yang mendesak Malaysia menuntut semula Riau dan Singapura kerana kedua-dua wilayah itu adalah sebahagian dari telah Melayu telah dilaporkan di luar konteks. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri menjelaskan kenyataan beliau hanya merujuk kepada Batu Putih yang pemilikannya menjadi kebimbangan rakyat Malaysia. Menurutnya, kehilangan Pulau Putih itu bukanlah satu perkara besar dan ia merupakan kesilapan kerajaan Johor yang menafikan pemilikan pulau itu. Sementara penafian itu tidak dibuat, maka tidak ada pertikaian pada ketika ini. Malaysia seharusnya bersyukur dengan keputusan mahkamah yang menganugerahkan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada Malaysia dan ia tidak dituntut semula oleh Indonesia. Dengan penubuhan RCI ini sebenarnya, baru kita akan nampak bagaimana siapa sebenarnya yang terkhilaf dan tersilap. Mahathir salahkan kerajaan negeri Johor. Sekarang ini Sultan Johor dah jadi Sultan, dah jadi Agong, maka RCI dilakukan. RCI ni tuan-tuan, Royal Commission of Inquiry ni dia tak boleh membuat keputusan. Arti kata dia tak boleh menjatuhkan hukum dan sebagainya. Tetapi dia boleh membuat inquiry. Dia ada hak untuk membuat inquiry. Dia ada hak untuk nak menentukan, nak membuat conclusion. Tetapi
tindakan selanjutnya perlu dilakukan oleh pihak berwajib. Dan antara tindakan yang kita kena lakukan adalah untuk, apa dia tuan-tuan? Pergi appeal balik kes ini di Mahkamah Antarabangsa. Okey, habis. Saya sepatutnya bawa benda ni awal, tapi tak apalah. Semalam saya dalam live saya mengatakan Prabowo dan Gibran boleh menang, saya katakan. Possibility Prabowo dan Gibran. Saya tak cakap dalam live ni, saya cakap dalam live TikTok. Hari ini keputusan, tak ada keputusan lagi. Tapi Prabowo Gibran jauh mendahului pesaing. Keputusan tidak rasmi pilihan raya umum Indonesia atau Pilpres Indonesia yang berlangsung hari ini menyaksikan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jauh mendahului pesaing. Beberapa badan tinjauan berdaftar melaporkan Prabowo dan Gibran memperoleh di antara 57 dan 59% undi daripada data sekitar 85% keseluruhan setakat jam 7. Di posisi kedua pula berpihak kepada pasangan Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang secara tidak rasmi mendapat 26%, sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud Mohamad ketinggalan dengan undian 16%. Jauh sangatlah. Kan? Jauh sangat. So daripada sini kita boleh nampak bahawa berkemungkinan Prabowo akan menjadi the next yang ke-8 presiden yang ke-8 bagi Indonesia. Tapi yang menarik saya nak bawa, semalam saya lupa pula nak cerita benda ni kan. Tentang Indonesia ni, kalau kita tengok, saya pergi Jakarta a few times dulu kan. Rakyat dia berbeza pemikiran daripada rakyat kita. Walaupun, yelah, pertama penduduk dia lebih 300 juta. Kan? Lebih 300 juta. 10 kali ganda daripada kita. Okay, itu yang pertama. So, kita akan nampak corak pemikiran yang berbeza. Tapi dalam masa yang sama, bila kita berborak dengan orang dia, rakyat dia orang lebih bersikap terbuka tentang politik sebenarnya. Dan mereka, bukan saya kata semualah, ada di kalangan mereka, dia tidak adalah ketaksuban yang melampau tentang dengan satu-satu parti politik ataupun individu di dalam politik. Dan mereka melihat kepada bagaimana nak membawa ataupun nak mengedepankan apa orang kata politik Indonesia. Itu yang perkara yang paling utama yang mereka utamakan berbanding dengan kita katakan perkara-perkara lain. Kan? Jadi daripada situ, walaupun ada pelampau-pelampau, itu biasalah kan. Pelampau-pelampau dekat yang kata dekat negara kita, dekat US pun ada pelampau-pelampau agama ni kan. Kalau tuan-tuan ingat KKK, Ku Klux Klan kan, pun ada. So semua negara akan ada pelampau-pelampau dia kan. Pelbagai agama, semua agama akan ada pelampau-pelampau dia. Tetapi kalau kita tengok secara rasionalnya, rakyat dia sendiri berfikiran terbuka, dan saya haraplah satu hari nanti kita juga akan ada rakyat yang berpemikiran demikian. Okey, itu yang kita nak bawa. Alright. Okay, habis kat situ, saya nak bawa dua benda ni tuan-tuan. Cerita malam ni sebab dia banyak sangat berita tempatan. Kadang-kadang saya tak boleh. Beras putih Malaysia Madani, nama baru beras putih tempatan import. Kerajaan memperkenalkan kategori tunggal bagi beras putih untuk menggantikan beras putih tempatan dan import di pasaran hari ini. Ia dikenali sebagai beras putih Malaysia Madani. Perkara itu diumumkan oleh Jawatan Kuasa Menangani Harga Makanan dan Kos Hidup, iaitu Datuk Syed Abdul Hussein Hafiz Syed Abdul Faizal. Serentak itu katanya kerajaan turut menetapkan harga shilling bagi beras putih pada kadar RM30 sekampit 10 kg dan RM15.50 bagi 5 kg dan RM3.50 berkuat kuasa pada Isnin ini. Beliau juga ahli parlimen Bukit Gantang berkata pemain industri diberi tempoh untuk mengubah pelabelan dan pembungkusan kampit beras bagi disesuaikan dengan ketetapan baru itu sehingga 1 Mac. Semua jenis pembungkusan yang warna sedia ada dipasarkan akan dibenarkan sehingga stok pengambitan di peringkat pemborong habis. So kalau tuan-tuan perasan, dia naik, sebenarnya kadar ini naik. Harga shilling ini telah naik sebelum ini. Ini kerana atas permintaan daripada pengilang beras. Pengilang beras harap harga beras putih tempatan naik RM3.20 sekilogram. Kerajaan telah menaikkan RM3.50 sekilogram. Ini untuk mengurangkan, ini tahun 2023, November 2023, di mana permintaan sekarang pada masa itu supaya pengeluar beras ini tidak terbeban dengan harga shilling yang terlalu rendah pada waktu itu. Pengilang beras memberi jaminan mereka akan meningkatkan harga belian padi kepada RM1,500 petang sekiranya harga beras putih dapat dinaikkan kepada RM3.20 sekilogram. Ini adalah susulan kerajaan yang akan meneliti semula harga shilling dinaikkan dalam usaha menjaga masa depan semua pihak dalam rantaian pengeluaran makanan. So, hari ini diumumkan
bahawa bukan RM3.20 tetapi telah dinaikkan kepada RM3.50. Jadi dia ada breathing kepada pengilang-pengilang lah, terutama yang terpaksa berkorban. Sebab bila dia tak harga shilling tuan-tuan, dia orang tak boleh naik lebih daripada tu. Dia orang tak boleh nak jual harga lebih daripada RM3.50 tersebut. Dan kalau sebelum ini saya tak ingat berapa harga shillingnya, okey ada sebut tadi tu, tetapi dia tak disebut. Tetapi kita harapkan dengan kenaikan ini maka pengilang-pengilang akan lebih proaktif dalam mengeluarkan dan melambakkan pasaran. Bagi saya, akhirnya kita tak boleh nak letak harga shilling atau harga lantai dah. Kita nak kena lambatkan. Dan Sarawak semalam, beberapa hari lepas, mengumumkan akan menjadi jelapang padi kedua di Malaysia. Di mana Sarawak akan menjadi pengeluar beras kedua terbesar atau mungkin akan jadi yang terbesar di Malaysia. Tidak lama lagi. Harap jadi kenyataan. Baik, cerita menarik tentang Kedah. Tentang air Kedah. Saya go fast ni. Okey, Sanusi tempoh hari, ini sebelum saya nak pergi yang ini. Tempoh hari, Sanusi cerita. Saya mulakan dengan cerita macam ni. Pada tempoh hari, Akmal Nasir pergi ke Kedah. Pergi Kedah membeli laksa Kedah. Bukan? Akmal Nasir, YB Akmal Nasir, dia pergi ke Kedah. Kemudian dia mempersoalkan, kenapa loji air di Kedah ni tak siap-siap? Kerajaan memperuntukkan lebih 100 juta untuk buat loji air di Kedah. 4 loji air, 4 tak siap-siap. Masalah air di Kedah kritikal. Lepas itu, kontraktor tu kata, kami ni 2020 tak boleh nak buat. Sebab apa tak boleh nak buat? Ialah COVID. Lepas tu kami masuk tender 2019. Ialah, tiba-tiba sekarang harga barang naik. Menteri Besar Kedah Sanusi pun, tiba-tiba dia kata dia marah pada Akmal, kau masuk negeri aku, kau nak pergi cari kesalahan aku. Kenapa? Memang harga barang naik 40 ke 70%. Kerajaan negeri tak perlu pantau. Ini Kedah. So, Johor, Akmal Nasir ni ahli parlimen Johor Bahru. Dia pergi ke Johor, dia pantau Johor. Kita tengok apa yang dikatakan di Johor. Tak patutlah mai kali pertama di negeri kita mai cari pasal kan. Dan bila ada masalah, kata salah kerajaan pusat. Bukanlah saya minta terima kasih pun. Tapi buatlah kerja baik-baik. Dia dah bawa Johor Bahru. Johor Bahru ada berapa loji? Ada 4 loji. Ini loji dia. Ya, betul. Kita dapat berapa daripada Pak Ab? Untuk intake, Loji. dan pipeline. 230 juta. Dapat tahun bila? 2020. Masa COVID. Waktu COVID. Tendernya 2019 pun. Award 2020. Ya. So harga 2019. Ya. Loji dah siap belum? Loji dah siap. Loji dah siap. Sebab ada orang komplain kata kos barang naik. Tapi kenapa kat sini boleh siap? Barang naik tu semua orang naik harga. March 2020. Kita start projek ni Jun 2020. Maknanya nak cari resources memang kontraktor sampai malam. Tapi akhirnya Maksudnya boleh siap kan? boleh siap. Sebenarnya kalau buat kerja boleh siap. Meanwhile, Tender dibuka pada tahun 2020. Bila tender dah dianugerahkan, berlaku peningkatan harga bahan binaan 40 hingga 70%. Bukanlah kerana kelemahan kerajaan negeri tak boleh nak mantau projek. Tapi berlaku kenaikan harga 40 hingga 70 memang berat tau. Kontraktor mana pun boleh bungkus. Kontraktor mana pun bukanlah kerja kerajaan negeri tak pantau, dia kata. Tak pantau. Habis Johor boleh buat. Kita kata Johor boleh buat, kenapa Kedah tak boleh buat? Itu maksud kerajaan negeri tak pantau. Dia duk sibuk lah, mungkinlah sibuk. Yalah, baru jadi menteri besar kan. Masa tu test Raptor lah kan. Lepas tu apa orang kata sibuk nak pergi maki persekutuan, nak ambil Pulau Pinang, nak sekat air. Dia sibuk yang tu. Loji air tak siap. Litar lumba tak jadi tuan-tuan. Mana jadi dia? Kata nak bawa apa nama company yang pergi Langkawi tu. Tak sampai sekarang tak siap-siap. Tak siap-siap lagi projek tersebut. Tambakan yang nak dikata nak buat dekat Langkawi tu. Airport kerajaan dah dikata tak boleh nak buat. Sebab dia terlalu dekat dengan Penang. Dia nak buat juga dengan company yang
yang cap ayam punya company. Kena raise 2 bilion. Sama sekarang saya tak tahu lah berjaya raise atau tidak. Pun tak berjaya. So, apa yang ada boleh dibanggakan negeri Kedah ni? Walaupun boleh bangga apa kat negeri Kedah ni, tuan-tuan? Saya tak faham sebenarnya. Jadi, backtrack kepada cerita kita tadi. Dia tak nak menyalahkan kerajaan negeri. Dia kata ini bukan salah kerajaan negeri. Pada masa itu harga barang naik. Bawah pemerintahan PAS lah masa itu kan. Tapi tengok. Sebuah company, kontraktor di Johor berjaya menyiapkan 4 loji, tuan-tuan. 4 loji siap. Sama juga. Kedah pun 4 loji juga. Kenapa di Johor boleh siap, di Kedah boleh siap, terima sama. Jumlah sama. Kan? Bahan pun sama. Bukan Johor tu dekat Thailand. Kedah tu dekat Siam. Siam dengan Thailand bukan sama. Kan? Johor tu mungkin dekat Indonesia ke dekat Singapura kan? Tak ada kena-mengena. Tapi kenapa mereka boleh siap? So sekarang ni kita nak Sanusi nak spin macam mana? Sanusi nak spin macam mana? Habis kat situ, tuan-tuan. Habis kat situ. Okay. Last kali kita cerita tentang. Alright. Witness. Okay. Saya tak nak baca bahasa Inggeris. Jolo, ugut jika balik saya akan hidup dalam neraka. Lu. Jasmine Lu memberikan keterangan bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe mengancam untuk menjadikan hidupnya seperti dalam neraka jika dia meninggalkan Bangkok, Thailand dan kembali ke Malaysia. Bekas penasihat undang-undang 1MDB itu memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa ini sebab dia baru pulang ke Malaysia pada tahun lepas. Semasa pembicaraan rasuah bernilai 2.27 bilion hari ini terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak, Low berkata jika tidak kerana ugutan itu, dia sudah kembali ke Malaysia lebih awal. Pada asasnya, Jolo bersumpah untuk membuat kehidupan saya menjadi seperti neraka dan menggunakan setiap sumber dan kuasanya bahawa saya akan menemui penghujung yang mengerikan jika kembali ke Malaysia. Saya tidak bekerja dan terpaksa hidup dengan dana dengan Jolo menghantar orang yang tidak dikenali pada setiap 8 atau 9 bulan untuk memberinya dana berjumlah $2,500 setahun. Adalah menyedihkan untuk bergantung kepada seseorang yang bersumpah untuk menjadikan hidup saya seperti neraka. Saya tidak mempunyai pilihan untuk terus hidup. Ia amat menyedihkan, tetapi saya perlu bertahan dan saya perlu mencari jalan selamat untuk pulang ke Malaysia tanpa dia mengetahuinya. Saya takut keselamatan nyawa saya, kata Low kepada hakim. Semasa pemeriksaan utama oleh Pendakwahayati Dipa Nair, Low berkata dia tidak pernah berniat untuk melarikan diri apabila meninggalkan Malaysia pada April 2018 dan tinggal di Bangkok selama 5 tahun sehingga 2023. Low berkata sepanjang berada di Thailand, dia melihat apa yang berlaku kepada pemberi maklumat 1MDB Xavier Andre Justo apabila ditangkap. Ini dia ditangkap di Thailand. Apabila ditangkap dan dipenjarakan di negara itu. Justru dia kata dia kekal di Bangkok untuk mengelak daripada membahayakan dirinya. Saksi pendakwaan ke-50 memberi keterangan, dia menghadapi banyak halangan dalam usaha untuk kembali ke Malaysia. Najib dibicarakan ada 4 pertuduhan. Okey. Dalam kes ini, tuan-tuan, kita tahu ugutan daripada Jolo ni adalah real. Xavier itu sendiri telah ditangkap di Thailand, dijatuhkan hukuman, dipenjarakan dan isterinya diugut bunuh. Tuan-tuan boleh tengok dokumentari dekat Netflix Man on the Run berkaitan dengan Xavier ni. Dan apa orang kata, Claire Brown sendiri bercerita kepada saya tentang Xavier ni. Ini bukan live. Masa saya tengah call dia bercerita kepada saya tentang Xavier dan bagaimana Xavier ini telah setelah memberi maklumat kepada beliau bagaimana akhirnya apa orang kata Xavier ini ditangkap dan diperlakukan oleh mahkamah di Thailand. Jadi disebab itu ugutan-ugutan ini menyebabkan orang seperti seperti Low ini, Jasmine Low ini tidak dapat memberi keterangan. Takut dalam memberi keterangan sebab kita tahu bahawa Jolo ni memang seorang yang sangat berpengaruh, mempunyai dana yang banyak, dia boleh buat apa sahaja termasuk termasuk benda itu. Benda yang sangat besar, tuan-tuan, sangat besar. Jadi akhirnya Jolo telah mengeluarkan Jasmine Lu telah mengeluarkan satu kenyataan. Siapa Jasmine Lu ni? Jasmine Lu adalah penasihat undang-undang bagi 1MDB. Masa itu gaji dia 45,000 sebulan. Bila dah lari sampai ke Thailand, dia hanya dapat $2,500 USD. Lebih kurang kalau kali 5 pun 10,000 setahun. 10,000 tu sampai RM1,000 sebulan, tuan-tuan. Sedih, Dan ini adalah pendedahan Jasmine.
Bekas penasihat undang-undang 1MDB Jasmine Lu, Aiswan mendakwa Jolo adalah individu di sebalik surat yang dikatakan dengan dakwaan janji sumbangan dari kerabat diraja Arab Saudi kepada Najib Razak. Lu yang merupakan bekas pegawai 1MDB dekat dengan Jolo memberitahu Mahkamah Tinggi yang Jolo mengarahkan mendiang Ki Kok Tiam, individu yang didakwa sebagai sekutu rapat Jolo, untuk menyediakan salinan surat itu bagi menjelaskan sejumlah wang yang masuk ke dalam akaun Najib. Ketika memberi keterangan dalam pembicaraan kes rasuah 2.7 bilion dalam 1MDB terhadap Najib, Lu berkata dia melihat bagaimana ia berlaku ketika dia diminta Jolo untuk menyertai mesyuarat bersamanya. Ki dan dua individu lain di sebuah bilik di Hotel Mayfair di London pada 2015. Lu berkata dua individu tersebut adalah pengarah Ehsan Perdana Samsul Anwar Sulaiman dan pengarah projek Yayasan Rakyat Serta Malaysia Dennis C. Samsul dan C merupakan saksi dalam kes rasuah 42 juta SRC di mana Najib disabitkan bersalah dan menjalani hukuman. Ketika mesyuarat itu, dakwa Lu, Samsul bertanya sama ada Samsul bertanya sama ada Lu bagaimana untuk menyelesaikan isu aliran wang masuk ke dalam akaun Najib. Didakwa daripada Putrajaya Perdana dan SRC. Oh, Samsul tanya pada Jolo macam mana nak settle masalah masalah wang yang masuk dalam akaun Najib. Samsul kemudian memberitahu Lo yang ramai pihak bertanya kepada Samsul berkenaan dakwaan wang itu adalah 1MDB. Setelah itu Lo mengarahkan Ki untuk menyediakan satu surat pengesahan daripada Putera Saud untuk menyatakan wang yang masuk ke dalam akaun Najib adalah derma dari Saudi. Setelah itu saya dan Lo keluar sekejap untuk bincang satu hal lain. Namun ketika saya kembali ke bilik itu, saya lihat Ki sedang sediakan draft surat Putera Saud, katanya. Dalam kedua-dua kes SRC dan 1MDB, Najib kekal mengatakan dia dijanjikan derma oleh Saudi dan percaya wang yang masuk ke dalam akaunnya adalah daripada kerabat diraja itu. Okey, Najib kini dibicarakan dalam kes 1MDB. So, penyediaan surat yang dikatakan daripada King Saudi itu sebenarnya adalah didraft oleh orang Jolo sendiri. Ialah sama ada disign atau tidak, sampai ke hari ini tidak dibawa putera Arab Saudi itu sebagai saksi utama mengatakan dia memberi atau tidak derma tersebut, sebab dia adalah material dan key witness. Kalau dia mengatakan bahawa dia bagi, Najib berkemungkinan didapati tidak akan bersalah. Berkemungkinan, tapi tak semestinya. Sebab dia ada kes lain lagi, iaitu pengaliran wang yang di bawah amla. Kita tak boleh semena-menanya, bukan si kecil anak duit tu masuk. Bukannya 100-200 ringgit tu, bilion. Kan, bilion. Dan juga Najib mengatakan bahawa dia tidak ada kaitan dengan Jolo. So, Jasmine Lu mengatakan Jolo dakwa dia ada bukti bertindak atas permintaan Najib. Bekas penasihat undang Jasmine Lu memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa Low Tech Joe mendakwa mempunyai bukti yang menunjukkan tidak tanduknya dilakukan atas arahan dan pengetahuan Najib. Lu berkata Lo membuat lawan itu kepadanya berikutan laporan media 2015-16 mengenai kemasukan dana ke dalam akaun bekas Perdana Menteri. Lu mendakwa setelah membaca artikel media serta laporan DOJ Amerika Syarikat, dia bertanya kepada Jolo, mengapa begitu banyak wang masuk dalam akaun Najib? Saksi pendakwa ke-50 itu pernah berada dalam lingkaran kenalan Jolo. Selepas itu saya mendesak dan bertanya kepada Jolo berhubung urus niaga itu. Jolo meminta saya jangan risau dan dia akan uruskan. Dan saya tidak perlu ambil sebarang tindakan kerana dia akan uruskan semuanya, kata Jasmine Lu. Jolo juga berkata sekiranya apa-apa berlaku kepadanya, dia mempunyai bukti untuk menunjukkan bahawa apa yang dia lakukan adalah atas permintaan, hasrat dan pengetahuan Najib Razak, katanya di hadapan Colin. Pada pembicaraan, peguam utama membangkitkan bantahan terhadap keterangan Lu atas alasan cakap dengar. Saya buat nak cakap. Yang kenyataan ini adalah berkemungkinan besar adalah cakap dengar ataupun hearsay. Di bawah undang-undang, keterangan cakap dengar merujuk kepada berdasarkan apa dia dengar daripada orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman peribadi. Sikurah kemudian mencatatkan bantahan pasukan pembelaan dan Lu meneruskan dengan membaca kenyataan saksi bertulis. Okey. Alright. So dalam kenyataan ini, apa yang berlaku adalah Jolo mengatakan kepada Jasmine Lu bahawa Jolo ada bukti. Kalau sekiranya apa-apa berlaku kepada Jolo, dia ada bukti bahawa sebenarnya Najib tahu tentang projek tersebut, iaitu draft surat. Najib tahu dan aware dan memberi kebenaran
duit itu masuk ke dalam akaun Najib sendiri dan Najib tahu atas pengetahuan dan juga kebenaran duit itu datang daripada 1MDB. Namun begitu, kata-kata jolo itu disebut oleh Jasmine Lu menyebut, dia kata jolo cakap. Jadi di dalam evidence law, di dalam undang-undang pembuktian, perkara itu disebut sebagai cakap dengar atau hearsay. So cakap dengar ni pada kebiasaannya mahkamah tak akan terimalah kerana mahkamah tak boleh bawa saksi yang kata itu, iaitu jolo. Sebab itu kita kata dalam cerita Putera Saud itu sebagai key material witness kepada Najib, key material witness kepada pendakwa raya sebenarnya adalah jolo. Kalau dapat jolo ni tuan-tuan, sama ada bersalah atau tidak Najib, itu terpulang kepada dia. Sebab bukti-bukti ada dan dia sendiri yang mengatakan benda itu. Buat masa ini, sampai pada saat dan ketika ini, tidak dapat. Maksudnya, kita tak dapat lagi nak tangkap jolo tersebut. Tapi tak apalah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Alright. Sekian tuan-tuan. Itu saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih. Rangkuman berita kita satu hari. Tak adalah berita politik yang hangat sangat. Tetapi, then again, tugas kita insyaAllah untuk terus menyampaikan dan kita terus bersama di sini. Selamat malam. Terima kasih 6,500 yang menonton kita. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.